oleh saman kerajaan. Yang kedua, Grab boleh exit. Dia keluar daripada negara ini. Grab memang diwujudkan daripada Malaysia. Tapi dia sekarang ini bukan bertapak di Malaysia dah. Dia bukan milik rakyat Malaysia dah. Dia dah milik international. Berkemungkinan dia kata, kalau susah-susah macam ni kita exit. Kan? So, Grab adalah satu entiti yang berbeza. Satu syarikat swasta, dan di negara kita ini, kita tidak ada masalah untuk nak, apa orang kata, membenarkan syarikat swasta meletakkan hak. Namun begitu, boleh tak kita buat undang-undang untuk nak mengawal ke apa sebagainya? Jawapannya boleh, tetapi soalan saya, sejauh mana boleh itu? So kita dengar apa yang Zahid kata. Zahid ikrar usaha realisasi penubuhan Suruhanjaya Ekonomi gig. Timbalan Presiden Memang Menteri Zahid kata beliau akan berusaha merealisasikan penubuhan Suruhanjaya gig susulan gesaan penunggang-penunggang panggilan baru-baru ini. Katanya beliau akan cuba mendapat persetujuan Jemaah Menteri memandangkan lebih 1.2 juta individu terbabit dalam sektor gig. Saya sendiri bawa cadangan penubuhan Suruhanjaya itu dahulu dan saya akan merealisasikan dengan persetujuan Kabinet sepenuhnya. Walaupun ada kekangan, saya bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim merealisasikan penubuhan ekonomi gig, katanya. Alright. Jumaat lalu, kempen Grab Blackout dianjurkan penunggang di seluruh negara menuntut hak mereka yang mendakwa harga penghantaran ditetapkan terlalu murah. Pada 8 Jun, Zahid ketika menyampaikan amanat Presiden semenang Pimpinan Agung UMNO memaklumkan parti itu mengemukakan 5 cadangan untuk kerajaan perpaduan termasuk penubuhan Suruhanjaya tersebut. Sebulan kemudian Zahid dilaporkan berkata Anwar dijangka mengumumkan penubuhan Suruhanjaya ketika membentang Belanjawan 2024 dengan fungsi dijangka berkuat kuasa selewat-lewatnya pertengahan bulan sama. Beliau mahu Kementerian Sumber Manusia segera merencanakan penubuhan Suruhanjaya bagi membuktikan komitmen kerajaan dalam membela nasib penggiat ekonomi, khususnya dari aspek pendapatan dan kebajikan. Cadangan penubuhan bertujuan mengawal selia ekosistem industri gig serta menjaga kebajikan seluruh rantai ekonomi itu dari peringkat penyediaan penghematan pembekalan pekerja sehingga kepada pengguna. Okey. So sehingga tertubuhnya Suruhanjaya tersebut, dan kita kena tunggulah. Right. Okay. Ni saya baca apa yang Grab kata pula. Kita dah dengar daripada apa yang apa orang kata? Dia orang kata kan? Yang itulah. Right. Grab defends new delivery fee bonus amidst boycott call. Grab has defended its revamped delivery fee and bonus framework amid calls for riders to boycott the ride-hailing and food delivery company. In a statement, Grab said the revamped earning framework which came into effect yesterday benefit our most active delivery partners. It is stated this will ensure bookings that require more time and effort would be more fairly compensated. Under the revamped framework, best fares have been reduced while incentives have been increased for peak hours delivery, distant pickup, and extended wait times to pick up deliveries. This is done with reference to our delivery partners' recent feedback about booking that involve longer wait time at merchants, outlet or pickup that are further away. However, some Grab drivers have opposed the new framework and urged to boycott. Posters urging Grab drivers against working this Friday have been circulating the social media. A member of a Facebook rider, Amiruddin Abdul Halim, said he disagreed with the reduced base fare but called for pragmatism. Like it or not, we must acknowledge that this is the nature of gig work. There are no contracts and it isn't meant to be a long-term carrier. However, another member, Shazana, said it was important for the riders to fight for their rights, adding that the reduced fare was inadequate in view of this escalating cost of living. On August 2022, about 100 food delivery submitted a memorandum to Grab complaining about low delivery fares that forced for them to work longer hours. Soalan kita, boleh ke Grab driver nak menuntut dan sebagainya? Jawapannya boleh. Okay, jawapannya boleh, tak ada isu. Dia nak tuntut, dia nak minta hak dia nak buat memorandum, itu hak masing-masing. Boleh ke Grab menolak permohonan tersebut? Jawapannya boleh.
So jawapannya dua-dua boleh. Sebab willing buyer, willing seller. Itulah kontrak. Dalam kes Grab ni tak ada kontrak per se. So kalau dia nak tolak, terpulang kepada Grab lah. Boleh tak tindakan diambil kepada mereka tanpa ada undang-undang yang jelas? Jawapan mudahnya, tak boleh. Kita boleh runding lah. Kita boleh minta, kita boleh mohon. Tetapi di end of the day, itu polisi mereka. Sehingga kita ada undang-undang yang jelas tentang polisi ini, maka it is what it is right now. Tapi kerajaan ke arah tu lah. Ke arah untuk nak membawa kepada penubuhan Suruhanjaya. And hopefully Suruhanjaya ini akan dapat membantu gig ekonomi. Bukan setakat Grab lah, semua lah. Gig ekonomi ni tuan-tuan, kalau dulu kita panggil freelance lah. Semua, insyaAllah. Polis suspek kes khianat rumah Ngeh dipercayai guna petrol. Memanglah, dah terbakar. Memanglah. Pengesanan awal mendapati bahan bakar yang digunakan di rumah Ngeh di Bruas, air tawar adalah daripada petrol. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri berkata, pengesanan itu dibuat oleh pihak bomba pada 18 Januari lepas. Surat laporan rasmi dihantar kepada pihak polis dalam masa dekat. Muhammad Yusri berkata 11 individu telah dirakam keterangan setakat ini bagi membantu siasatan di bawah kanun kesiasaan. Orang awam yang ingin maklumat berkaitan dengan kes ini boleh menghubungi ASP Muhammad Azalan Abdul Karim di talian seperti yang disebutkan. Pada 12 Januari, polis menahan seorang lelaki berusia lingkungan 30-an di Shah Alam kerana disaki melakukan khianat api di kediaman Ngeh dan merampas 2 telefon bimbit dalam tangkapan tersebut. Dalam kejadian awal 10 Januari, rumah Ngeh dipercayai dilontar dengan molotov koktail menyebabkan kebakaran yang memusnahkan sebuah kereta manakala 2 kenderaan lagi mengalami kerosakan. Saya tertarik nak menunggu tentang kes ini, siasatan dan dakwaan. Saya tertarik. I'm really interested to know further about this. InsyaAllah. Alright. Okay, saya nak cerita tentang politik lah. Kita masuk politik lah pula. Ni kenyataan berkenaan dengan, dia kata apa? Tiada keluarga patut jadi lebih kaya dari negara, Saleh. Tiada warga negara atau keluarga seharusnya lebih kaya daripada negara, kata bekas Menteri Saleh Sekeruak. Dia berkata ini kerana individu atau keluarga itu kemudiannya boleh memberi pengaruh yang tidak wajar terhadap negara dan tabik urusnya. Kita tidak seharusnya membenarkan keadaan di mana rakyat atau keluarga persendirian boleh menjejaskan kepentingan awam. Tetapi jika rakyat atau keluarga persendirian jauh lebih kaya daripada pemerintahan negara, mereka boleh mengawal dan mempengaruhi keputusan utama kerajaan serta sistemnya. Okey, saya nak komen. Pertama sekali, saya tak setuju dengan Saleh Keruak mengatakan bahawa individu tidak boleh lebih kaya daripada negara. Sebab kita kena faham negara kita adalah negara kapitalis. So, pemilikan individu itu adalah sesuatu yang bukan mustahil dan tidak perlu ditakutkan. Jadi bila kita buat kenyataan sedemikian, seolah-olah kita nak kata negara ni tidak membenarkan orang jadi kaya. Tak ada masalah jadi kaya, cuma jangan terlalu kaya. Define terlalu kaya. So what if kalau pendapatan dia lebih daripada negara? Di US, tuan-tuan, ramai orang ada pendapatan, bukanlah ramai, 1% atau less than 1% lah. Dalam 1% tu ada 10% di Amerika, ada 1% orang paling kaya. Daripada 1% tu, 10% daripada 1% itu, kekayaan mereka lebih banyak daripada negara-negara di dunia ni. Antaranya Jeff Bezos, Amazon, apa orang kata, Google, Facebook, YouTube. Kekayaan mereka lebih kaya daripada sesetengah negara di dunia ini. Even beberapa negara combine pun mereka lebih kaya. Elon Musk umpamanya. Jadi bila kita buat kenyataan sedemikian, seolah-olah macam kita kata negara ini tak membenarkan rakyat untuk mencari kekayaan. Seolah-olah macam tu lah, walaupun hakikatnya tidak, tapi seolah-olah sedemikian. So for me, that is not a good message to send. Kita nak marah Daim tu satu hal, tetapi kita dalam masa yang sama kata jangan ada kekayaan, itu satu hal. Dia macam ni, tuan-tuan. Bagi saya, dia tak ada masalah nak jadi kaya. Lebih kaya daripada negara pun tak apa. Tetapi jangan berlaku lari bayar hutang, lari bayar LHDN, lari daripada apa orang kata, daripada yang tak sepatut dengannya lah. Bawa harta keluar negara, tak declare, takut nak declare, songlap, rasuah. Yang tu yang tak boleh. Dia bukan isu kaya atau tidak. Dia isunya
adalah tentang perkara tersebut. So bagi saya tak bersetuju dengan kenyataan salih keruak tersebut lah. Okey. Kenapa tiba-tiba cerita keluar cerita ini?